Betul ke orang Melayu ni datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui perkahwinan dengan keturah? Kami tonton, kami layan gigi emas. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Dalam video hari tu aku cakap aku nak explain, betul ke keturah ni ada kaitan dengan bangsa Melayu? Sebelum aku nak explain bab tu, aku nak explain dulu pasal keturunan Nabi Ismail alaihissalam supaya korang lebih mudah faham penjelasan pasal keturah ni. Kitab Genesis menyatakan yang anak-anak Ismail ialah Nebayoth, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Dumah, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish dengan Kezem. 12 orang putera Ismail ni yang membentuk nama-nama perkampungan diorang dekat kawasan Gurun Paran. Kitab Asatir daripada tradisi orang Samaritan pula menjelaskan, lepas Abraham wafat, Ismail memerintah selama 27 tahun. Lepas Ismail pula wafat, anak sulung baginda iaitu Nebayoth memerintah pula selama 30 tahun dekat kawasan yang bermula dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Furat. Sungai Mesir dekat sini aku rasa mungkin Sungai Nil. Flavius Josephus, seorang sejarawan dan panglima tentera Yahudi masa zaman Empire Rom menyatakan, anak-anak Ismail ni menetap dekat kawasan di antara Sungai Furat dengan Laut Merah. Penempatan diorang ni dibagi nama Nabatia, sempena nama Nebayoth. Dah cerita pasal ni, sekarang kita cerita pula pasal kerajaan daripada anak sulung Ismail ni. Nebayoth ni bentuk satu kerajaan besar Arab purba yang dikenali sebagai kerajaan Nabatian. Nama Nabatian ni diambil daripada dua perkataan. Yang pertama diambil daripada perkataan Nabatius, panggilan orang Yunani terhadap puak-puak Arab ni. Yang kedua datang dari perkataan bahasa Arab tu sendiri iaitu Al-Anbat. Kerajaan Nabatian ni dipercayai menetap dekat kawasan utara semenanjung Arab dari Laut Merah sampai ke lembah Sungai Furat. Kota yang famous yang berkaitan dengan kerajaan Nabatia ni ialah kota Petra dekat Jordan. Aku rasa korang mesti pernah tengok kota ni dalam movie kan. First time aku tengok kota ni masa aku layan movie Indiana Jones, tapi aku lupa lah siri yang mana satu. Okey, yang tadi tu berdasarkan kepercayaan Yahudi. Kalau ikutkan inskripsi diraja Assyria dalam tamadun Mesopotamia, nama Nabat, Kedar, Adbil, Dumah, Masah dengan Timan ni dikenali sebagai nama puak-puak Arab. Dalam inskripsi diraja Assyria dengan Babylon masa kurun ke-9 sampai kurun ke-6 sebelum Masihi, nama Raja Kedar ni selalu disebut sebagai Raja Arab atau Ismailiyah, atau dalam penulisan diorang ditulis dengan nama Sumu'ilu. Jadi dipercayai puak-puak Arab ni membentuk sebuah kerajaan yang diketuai oleh puak Kedar. Kerajaan Ismailiyah ni pula berpusat dekat Duma atau nama lainnya Dumat Al-Jandal yang terletak dekat barat laut semenanjung Arab. Duma ni juga dikenali sebagai kota yang menyembah 6 dewa Arab. Untuk kerajaan Ismailiyah ni pula, sejarawan berpendapat yang 12 puak ni bukan semuanya datang dari keturunan Ismail. Diorang ni datang dari pelbagai puak yang bersatu sebagai sebuah kerajaan dengan nama Ismailiyah. Sebabnya ada di antara diorang ni sebenarnya diserap masuk dalam kelompok Ismailiyah melalui peperangan atau perkahwinan di antara puak. Kalau pegangan orang Islam pula, Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berpendapat yang keturunan Arab dekat seluruh tanah Hijaz ni berasal daripada dua orang putera Nabi Ismail alaihissalam iaitu Nebayoth dengan Kedar. Pada zaman kegemilangan Islam, orang Yahudi percaya yang Kedar adalah bapa kepada orang Arab dan Islam. Kan aku cakap tadi, orang Yahudi percaya yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam buat penempatan dekat barat laut semenanjung Arab iaitu Gurun Paran. Tapi untuk orang Islam, kita percaya yang Nabi Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar telah menetap dekat Telaga Zamzam yang muncul dari sayap malaikat. Lepas tu, suku Jurhum dari selatan semenanjung Arab yang tengah bermusafir dekat kawasan tu ternampak ada sekawan burung berpusing-pusing dekat satu kawasan dekat tengah-tengah padang pasir tu. Diorang pun heran lah, apa pasal burung ni duk pusing dekat situ je, mesti ada barang baik ni. Jadi diorang decide untuk pergi dekat kawasan burung tu lepak. Bila sampai je dekat kawasan tu, diorang pun jumpa dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Lepas tu diorang pun bergabung untuk buat penempatan dekat kawasan tu. Diriwayatkan bahawa Nabi Ismail alaihissalam jadi orang pertama dalam kalangan bangsa Arab yang pandai menunggang kuda dan fasih dalam bahasa Arab. Tradisi orang Arab juga mengakui kewujudan 12 orang putera Nabi Ismail alaihissalam
iaitu Nabit, Kaizar, Wazbil, Maishi, Masma, Mas, Dausha, Arar, Yatur, Nabash, Taima dengan Kaizma. Nama-nama ni memang selari dengan nama yang dijelaskan dalam kitab Genesis. Cuma Ibnu Katsir radhiyallahu anhu kata, penjelasan pasal putera-putera Nabi Ismail alaihissalam ni telah diselewengkan oleh orang Yahudi. Daripada 12 orang putera ni, diorang bentuk kabilah diorang sendiri dekat pelbagai kawasan dekat seluruh tanah Hijaz. Lepas sekian lama, berlakulah peperangan di antara kabilah diorang ni. Akhirnya, kabilah Nabit dengan Kaizar yang mendominasi semua kabilah ni. Diorang pun buat penempatan dari kawasan utara semenanjung Arab sampai ke kawasan kota Mekah. Jadi dekat sini aku nak jelaskan dekat korang yang keturunan Arab ni dikategorikan kepada 3 kelompok utama, iaitu Arab Al-Ba'idah, Arab Al-Aribah dan Arab Al-Musta'ribah. Arab Al-Ba'idah ni kaum Arab yang dah dimusnahkan sebab ingkar kepada dakwah Nabi dan Rasul diorang. Contohnya macam kaum Ad dengan Samud. Yang kedua, Arab Al-Aribah yang bermaksud Arab Tulen. Diorang ni kelompok bangsa Arab yang datang daripada suku Qahtan bin Abir. Diorang ni berhijrah daripada Yaman lepas empangan Marib dan Jahanam. Last sekali, Arab Al-Musta'ribah iaitu suku Arab yang telah diarabkan atau bahasa mudahnya Arab pendatang lah. Kelompok ni yang datang daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menetap dekat sekitar kawasan tengah dan utara semenanjung Arab. Kelompok ni dipercayai datang daripada Bani Adnan yang bersambung nasab sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, seterusnya jadi keturunan kepada Nabi junjungan kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang korang dah faham pasal keturunan Arab ni kan? Okey, aku nak explain pasal keturah ni pula. Tapi sebelum aku nak sambung cerita, aku nak share dengan korang satu berita baik. Selama ni bila hari raya korang mesti nak ambil gambar kan? Tapi ambil gambar guna handphone je, kualiti tak padu, lighting pun tak berapa nak ngam. Jadi aku dengan tim The Rumah Home Studio menyediakan servis fotografi gambar raya untuk korang. Kita ada 2 jenis studio, satu white studio, satu premium studio. Untuk white studio, package kita orang RM150 je, boleh muat 5 ke 10 orang. Untuk premium studio pula, harga kita orang bagi RM200 je, boleh muat 10 ke 20 orang. So untuk yang ada ramai family member, sangat sesuai lah untuk ambil gambar dekat premium studio ni. Sesi fotografi untuk dua-dua package ni 30 minit je, tak lama pun. Tapi yang bestnya, sebelum korang balik tu, gambar dah siap dah pun. Nampak? Pantas kan kerja kita orang. Lokasi studio kita orang dekat area Cheng, dekat area belakang Petronas Cheng tu. Untuk tahun ni kita buat dekat Banglo supaya lokasi kita orang ni mesra dengan warga emas dan OKU. Sebab tahun lepas kita buat dekat studio atas. Kesian pula dekat ahli keluarga klien yang dah tua, yang kurang upaya. Jadi tahun ni kita buat dekat tempat yang boleh bagi keselesaan maksimum kepada klien. Selain tu, kita ada buatkan juga tempat untuk kanak-kanak. Iyalah, kadang-kadang mak ayah pun nak ambil gambar berdua, tapi anak asyik melalak je. Jadi kita sediakan ruang lepak untuk anak-anak korang sementara korang ambil gambar tu. Selain tu, kita sediakan juga ruang untuk klien nak bersiap. Lagi-lagi yang perempuan ni kan, mesti nak make upnya. Kita sediakan bilik yang selesa untuk korang nak bersiap. Siap ada tandas lagi. Aku berani jamin yang korang akan berpuas hati dengan studio raya kita orang. Sebab tim yang ambil gambar korang ni pun bukan kaling-kaling punya fotografer, mat. Diorang ni semua professional fotografer yang dah berpengalaman hampir 10 tahun. Ada yang dah lebih 10 tahun dah pun. So tunggu apa lagi? Booking lah slot korang sekarang. Sesi fotografi raya ni dah start sekarang sampai le minggu kedua raya nanti. Tapi aku cadangkan korang booking sekarang. Sebab tahun lepas kita buat 4 minggu je. 2 minggu sebelum raya dengan 2 minggu lepas raya. Penuh, mat. Macam gini ha. Daripada pagi sampai ke malam ambil gambar orang je. Itu pun sampai kita orang terpaksa extend waktu operasi sebab ada lagi yang datang nak ambil gambar. Tapi itulah, nak extend lama-lama pun tak boleh gak. Jadi adalah yang kita terpaksa tolak. So nasihat aku, better korang booking slot korang sekarang sebelum jadual penuh. Tak pun, kalau baju raya korang dah siap, ambil je gambar sekarang. Nanti pagi raya dah boleh post terus gambar-gambar yang estetik. Bak kata budak zaman sekarang kan. Barulah ramai yang nak like gambar korang. Terus meletup, bergecik awal. Daripada tadi duk promote servis je kan, tapi tak cakap macam mana nak booking. Okay, kalau korang nak booking slot, korang boleh contact nombor budak sales kita orang 0162658483. Tak pun korang boleh scan barcode yang aku letakkan dekat skrin korang sekarang ni. Kalau malas now, nanti aku letakkan link dekat description dengan pin komen. Okay, jangan fikir panjang now, booking je slot korang sekarang. Bukan apa tau, kita tak tahu family member kita ni hidup sampai bila. Aku bukanlah mendoakan, tapi sementara diorang ada lagi ni, gunalah peluang ni untuk abadikan memori korang bersama. Ni gentle aku cakap berdasarkan pengalaman tau. Ada klien yang pernah datang ambil gambar masa raya sebelum ni. Kita orang tanyalah mana pakcik kan, sebab bapak dia kelakar weh. Rupanya ayah klien tu dah meninggal dunia. Terkedu mat kita orang. Start daripada tu memang tiap-tiap tahun dia akan datang ambil gambar dengan kita orang. So jangan fikir panjang-panjang, booking je slot korang untuk abadikan memori indah bersama keluarga. Kalau korang ada luck, mungkin masa sesi korang tu aku pun ada sekali teman korang ambil gambar. Tapi tak adalah hari-hari ikut jadual lah. Aku pun
pun ada video nak buat ni kan. Okey, cukup dah tu kita menjual kan. Kita sambung balik kisah pasal keturah dan bangsa Melayu. Berdasarkan kitab Genesis, keturah ni dipercayai isteri ketiga Abraham. Macam aku cakap hari tu, ada pendapat yang mengatakan keturah ni ialah Hagar. Cuma diberikan gelaran keturah sebab bau badan Hagar ni wangi macam bau keturah. Keturah ni sejenis kayu kemenyan yang keluarkan bau yang wangi gila. Tapi ada pendapat yang kata keturah dengan Hagar ni adalah orang yang berbeza. Sebab ada satu frasa dalam kitab Genesis yang merujuk kepada isteri selain Sarah sebagai gundik-gundik. Nampak tak? Gundik-gundik, kata ganda, lebih daripada satu. Dikatakan lepas Sarah meninggal dunia, Abraham kahwin dengan keturah. Berdasarkan kajian, keturah ni mungkin dari keturunan Kanaan atau Filistin. Sebabnya, nama anak-anak keturah ni dicatatkan sebagai nama kota dekat utara dan selatan Semenanjung Arab, iaitu kota Madian sempena nama Midian dan kota Sabak sempena nama Shiba. Ada juga pendapat yang kata keturah ni berbangsa Arab Qahtan, kategori kedua yang aku cerita tadi tu. Hasil perkahwinan bersama keturah ni telah melahirkan Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dengan Shua. Jokshan, anak sulung keturah, dapat anak yang bernama Shiba dengan Didan. Daripada Didan tu lahirnya Ashurim, Letushim dengan Liumin. Anak-anak Midian pula bernama Efa, Efer, Hanok, Abidah dengan Eldah. Tapi nama-nama anak Abraham dengan keturah ni tak dapat nak dipastikan kesahihan dia. Selain tu, kitab Genesis ada sebut juga yang anak-anak gundik Abraham ni dihantau ke timur supaya tak membesar bersama Ishak. Kira macam tak nak diorang ni akan kacau Ishak dengan keturunan baginda lah. Macam aku cerita tadi, kabilah diorang ni semua adik-beradik tapi berperang sesama sendiri. Tapi kalau nak diikutkan, statement ni dah berbau resis tau. Jadi besar kemungkinan yang kenyataan ni dah ditokok tambah untuk menunjukkan yang kaum Yahudi je yang layak menetap dekat tanah Kanaan ni. Anak sulung keturah iaitu Zimran dikatakan telah membina penempatan di antara Mekah dengan Madinah, iaitu kota Zabran atau sekarang dikenali sebagai Jeddah. Shiba dengan Didan, anak kepada Jokshan, bangunkan kota dekat selatan Semenanjung Arab. Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan isteri Adnan yang bernama Mahdat binti Laham, nenek moyang bangsa Quraisy, adalah anak cucu kepada Jokshan. Shuah pula dikatakan pergi mengembara dan berdagang sampai ke Mesopotamia. Berdasarkan teks Cuneiform, Shuah dikatakan bertanggungjawab dalam menubuhkan kota Sucu, sebuah kota dekat utara Mesopotamia. Untuk anak-anak keturah yang bernama Medan dan Ishbak, tak ada maklumat yang dicatatkan. Generasi pertama daripada keturah ni dipercayai orang-orang Semitik yang membentuk kabilah Arab, tapi berbeza dengan puak Arab Ismailiyah dengan Arab Qahtan ni tadi. Keturah dengan anak-anak beliau juga jadi figura yang diagungkan dekat Timur Tengah. Secara tak langsung, benda ni menjelaskan yang keturah dan keturunan beliau tak ada kaitan langsung dengan bangsa Melayu. Teori keturah dengan bangsa Melayu ni menyimpang juga dengan logik akal. Sebab zaman tu sangatlah susah nak mengembara ke tanah Melayu, lepas tu balik semula ke Semenanjung Arab. Ramai gila pengkaji Alkitab mengatakan yang keturunan keturah ni ialah orang-orang Arab yang bertebaran dekat seluruh kawasan Semenanjung Arab. Sebabnya nama-nama anak keturah ni jadi nama-nama kota yang penting dekat Semenanjung Arab ni. Jadi tak ada satu pun bahan rujukan yang mengatakan keturah ni berasal daripada Kemboja Desa. Dan tak ada satu pun nama negara kota dalam tamadun alam Melayu yang dinamakan sempena nama anak-anak keturah ni. Begitulah penjelasan pasal keturunan orang Melayu yang datang daripada keturah berdasarkan kitab tamadun Yahudi yang ditulis oleh Tuan Nur Nizam Jamal. Jadi macam biasalah, kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, dipersilakan tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, korang boleh bagi hadiah dekat kita orang tau. Tekan je button super thanks dekat bawah video ni juga. Satu lagi, yang mana duduk dekat Melaka ataupun kampung dekat Melaka tu, jangan lupa booking slot gambar raya korang Jangan tangguh-tangguh lagi. Kang dah penuh, time tu lah korang nak DM aku minta tolong adjustkan slot korang. Ni aku dah buka awal tau. Sebarang rayuan lepas ni aku dah tak nak layan dah. So aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa best sikit hari ni. Aku pun tak tahulah kenapa hari ni aku rasa macam tak best sangat nak bercerita. Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk menonton atau dengar cerita aku hari ni. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.